Tuan Yang Pertua, terima kasih. Perkara yang penting yang ingin saya nyatakan di sini daripada apa yang disebut oleh Taiping ialah mengenai senarai laporan terperinci. Maka saya ingin membacakan senarai. Apakah yang digunakan wang sebanyak 106 bilion itu? Pertama, program subsidi upah, insentif pengekalan pekerjaan dan pengambilan pekerja dan bantuan latihan 24.256 bilion. Kedua, bantuan perhatian nasional 39.96 bilion. Projek berskala kecil 6 bilion. Program kemahiran peningkatan kemahiran 1.2 bilion. Pembiayaan PKS penjana 180 juta. Geran prihatin PKS 5.991 bilion. Pinjaman mikrokredit di bawah Bank Simpanan Nasional dan Tekun Nasional 1.28 bilion. Peruntukan bagi perbelanjaan berkaitan COVID-19 5.325 bilion. Dana jaminan makanan 579 juta. Dana penjana nasional 600 juta. Penjana 714 juta. Diskaun bil elektrik 6.543 bilion. Bantuan khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi 225 juta. Pembiayaan mudah Bumi Putra 200 juta. Subsidi pengangkutan awam My 30 291 juta. Bantuan khas untuk pemandu teksi, pemandu bas sekolah, pemandu bas pelancong, pengayuh beca, pemandu e-hailing 167 juta. Sokongan bantuan sosial untuk golongan mudah terjejas 11.9 bilion. Geran otomasi pintar 404 juta. Pinjaman mudah di bawah My Creative Venture 63 juta. Pelindungan sosial dan latihan untuk pekerja ekonomi gig 31 juta. Kempen e-dagang bagi PKS dan perusahaan mikro 263 juta. Shop Malaysia Online bagi perbelanjaan dalam talian 142 juta. Sokongan penjagaan kesihatan peka B40 50 juta. Geran bagi pusat penjagaan kanak-kanak dan tadika 63 juta. Dana kandungan digital 73 juta. Bantuan untuk pertubuhan bukan kerajaan 65 juta. Pendigitalan penyampaian perkhidmatan kerajaan 30 juta. Dana pemasaran cendana 18 juta. Pusat senti PKS My Assist 5 juta. Jumlah 106.709 bilion, dana 110 bilion. Jadi itulah bakinya yang ditanyakan oleh Beruas. Itu saja. Jika ada salah guna kuasa akan ada tindakan, dan kita tahu bahawa jabatan telah mengeluarkan, Jabatan Ketua Audit Negara dah ada mengeluarkan laporan Ketua Audit Negara 2022 baru-baru ini. Dalamnya mungkin ada sentuhan tentang perkara yang berkaitan, dan kita akan membangkitkan perkara itu dan membahaskannya pada sesi akan datang pada bulan Februari, tak silap saya, mengenai laporan Ketua Audit Negara jika ada disentuh perkara yang tidak benar, yang tidak berlaku, yang tata kelola keuangan dan sebagainya itu. Itu saja jawapan saya, Tan Sri. Baik, terima kasih. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah ke majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti tertera dalam aturan mesyuarat, aturan urusan mesyuarat dan usul hari ini di nombor 5 hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Yang berhormat, Menteri Kewangan akan mencadangkan usul pemindahan wang terimaan terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MGII ke kumpulan wang pembangunan. Silakan. Tan Sri Yang Pertua, saya memohon mencadangkan bahawa mengikut peruntukan perenggan 4B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Akta 275, agar majlis ini mengambil ketetapan supaya kerajaan memindahkan sebanyak 21,000 juta ringgit atau 21.0 bilion di bawah subsection 3 dalam kurungan 1 akta yang sama, iaitu baki wang terimaan terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Investment Issue MGII bagi tempoh Jun hingga November tahun 2023 ke kumpulan wang pembangunan. Tan Sri Yang Pertua, saya memohon untuk membentangkan satu resolusi terbitan ketetapan pindahan wang terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia dengan izin MGII Malaysian Government Investment Issue ke kumpulan wang pembangunan
mengikut keperluan subsection 4B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Akta 275. Resolusi ini dibentangkan supaya kerajaan memindahkan baki wang terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dengan izin MGII bagi tempoh Jun hingga November tahun 2023 sebanyak 21,000 juta ke kumpulan wang pembangunan untuk pembiayaan keperluan perbelanjaan pembangunan tahun 2023. Kumpulan wang pembangunan ialah satu kumpulan wang amanah kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 bagi tujuan membiayai projek pembangunan. Sumber kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindahan antaranya dari akaun pinjaman disatukan yang terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Securities MGS, terbitan pelaburan kerajaan Malaysia, Malaysian Government Investment Issue MGII, bil pembendaraan dan pinjaman luar negeri. Subsection 4B Akta 275 memperuntukkan bahawa terimaan daripada terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Investment Issue hanya boleh dipindahkan kepada kumpulan wang pembangunan setelah mendapat kelulusan Dewan Rakyat dengan resolusi yang saya bacakan ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, tujuan utama terbitan berasaskan prinsip syariah ini adalah untuk membangun dan mengembangkan pasaran kewangan Islam. Tan Sri Yang Pertua, dengan ini saya memohon mencadangkan resolusi berkaitan ketetapan pemindahan baki wang terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Investment Issue MGII bagi tempoh Jun sehingga November tahun 2023 sebanyak 21,000 juta atau 21 bilion ringgit ke kumpulan wang pembangunan. Dimohon agar pemindahan ini diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ada yang